Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan pastinya inilah pagi yang cukup hangat. Kita pun membicarakan apa yang berlaku semalam bersama dengan PRU ke-15 dan kali ini kita menyaksikan hang parlimen dan parlimen tergantung dan kita harapkan tidak lama. Betul. Dan kita akan dalam blog ini membicarakan bagaimana untuk kita melihat antara calculation pengiraan sekiranya terdapatnya coalition party ataupun super mega coalition antara parti-parti untuk membentuk kerajaan baru. Betul. Kita ibarat semua gentlemen yang berada di sinilah untuk melakukan pengiraan ini. Dan sedikit homeworknya ataupun sedikit untuk kita refresh sikit, ini adalah keadaan semasa berkenaan dengan semua yang bertanding, berapa kerusi yang mereka menangi. Pakatan Harapan 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi. Barisan Nasional ini mungkin antara prestasi yang terburuk mereka sepanjang pilihan raya umum dengan hanya 30 kerusi. Beberapa nama besar juga kecundang. Manakala di GPS dengan 22 kerusi, secara dominannya juga seperti yang dikatakan oleh Mujibu semalam. GRS di Sabah dengan hanya 6 kerusi. Manakala lain-lain warisan dengan 3 kerusi dan lain-lain ini juga ada 3 kerusi termasuklah calon bebas yang bertanding. Tapi tiada kerusi bagi Pejuang, PRM dan juga PSB. Itu mesejnya, itu keputusannya semalam. Dan Datuk Zaini, apa yang boleh kita berikan formulanya, gabungan yang mana ataupun wagon trading yang mana besar kemungkinan boleh berlaku? Apa kemungkinannya? Bagi saya mungkin Profesor dua orang ni lain. Betul. Kita harap lain. Bagi saya dia ada clear cut dah. Okey, gabungan ini akan melibatkan PN. Okey. PN, PAS, dia ada komponen lah. Dia ada komponen mungkin PAS Kelantan dan Terengganu kan. Dia membawa logo yang masing-masing. Hilang. Macam mana kita nak ke depan tadi? Okey. Barisan Nasional, PN dan Barisan Nasional, GPS, GRS. BN. Itu berapa tu? Kalau campur semua sekali tu. GPS, GRS. Okey. Okey, PN ada 73. BN ada 30. GPS GRS 3 campur 22 ya. 25. 131. Betul tak? 73 30 25. Betul ke? 3 campur 5 bukan 8. 10 128. 128 Okey. 128. Ya, 128. Majority. Pas. Ini secara clear cut-nya. Ini clear cut-nya. Kecuali jika ini kita mengambil kira yang PH tak akan terlibat. Okey. PH tak akan terlibat disebabkan oleh banyak faktor. Banyak faktor. Penolakan ke berapa komponen tersebut. Saya rasa banyak lagi beberapa orang presiden parti telah menyatakan bahawa mereka tidak mahu. Betul. PH. Tetapi mereka akan menjadi pembangkang yang kuat lah. Kerana dia akan jadi pembangkang yang kuat di parlimen dan kerajaan ini akan menjadi kerajaan Melayu yang kuat dalam kerajaan dan Pakatan Harakat akan menjadi pembangkang yang kuat dalam parlimen. So I think that is clear cut. Okey. Itu dia. Itu yang pertama. PN telah pun memberikan pernyataan yang tidak akan ada kerjasama dengan PH. Profesor sendiri, kalau ingin melihat kalaulah PH ini untuk mendapat kejayaan membentuk kerajaan, apakah strategi yang boleh diguna pakai oleh Pakatan Harapan sendiri? Prof? Sebab Prof nampak tak setuju tadi tu, Prof. Tak, saya melihat dia ada dua perkara yang saya rasa paling penting. Pertama, walaupun kita lihat Barisan Nasional ada 30 saja, tapi Barisan Nasional menjadi kingmaker. Penentu sekarang siapa nak bentuk kerajaan. Barisan Nasional. Jadi itu yang menarik dalam sistem demokrasi berparlimen kita ni. Parti yang ketiga tu boleh jadi penentu. Dan kalau GPS yang tolak ni tinggal berapa? Kan cukup tak? Tak cukup. Tak cukup. Jadi itu dia, itu kingmaker. Itu perkara yang pertama yang kita kena ambil perhatian. Yang kedua, dalam sistem demokrasi kita ni secara presiden, parti yang mendapat jumlah tertinggi dia beri peluang untuk bentuk kerajaan dulu. Saya rasa itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim umumkan semalam dia ada cukup number. Supaya bagi satu signal kepada istana bahawa dia akan bentuk kerajaan ni dengan majoritinya kita tahu. Jadi itu yang kita nampak dia cubalah berunding dengan parti-parti lain untuk sebab kita ada presiden sebelum ni di Perak dan pada PRU lepas di Kedah yang walaupun campur parti masa itu Barisan Nasional dan PAS boleh bentuk kerajaan, tapi Sultan kata kena bagi parti mendapat mendahului lebih tinggi dulu. Okey, Prof, melihat kepada tilikan, risikan segala yang dibaca ini, Prof. Penilaian. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mampu untuk membentuk kerajaan dengan setiap numbers yang ada ini? Demokrasi sentiasa numbers games berdasarkan angka Jadi sebenarnya Pakatan Harapan gabung dengan BN dah bentuk kerajaan dah. 112 82
30. Campur 30. 112. 112. Sangat minimum tetapi cukup. Cukup dah. Okey. Ya. Encik Mujibu, peranan GPS dan juga GRS pada ketika ini, adakah mereka boleh memberikan satu impak sebagai kingmaker dalam keadaan seperti ini? Ya, seperti mana juga kalau kita melihat Barisan Nasional dengan 30 kerusi, sudah tentu GPS dan juga GRS itu Semestinya. 28 kerusi, katalah bebas ini juga masuk dan juga warisan boleh membentuk satu Borneo Block, kerana kita lihat others dan juga yang lain-lain ini nampak marginal tapi mereka boleh menjadi Borneo Block dan tidak mustahil itu berlaku. Kan? Seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang Prof Azzuddin sebutkan tadi, inilah keunikan politik angka, bukan yang besar tu boleh jadi kingmaker kan. Bagaimana juga peranan kingmaker itu kalau dulu jatuh kepada PAS. Betul. Sekarang mereka pula terpaksa menyembah kingmaker yang baru. Kan? Bagaimana PAS itu menjadi begitu strategik dalam pembentukan kerajaan di langkah Sheraton dan juga selepas serangan kluster PWTC terhadap kluster kerajaan Perikatan Nasional satu ketika. Jadi kita kata game of numbers ini dia akhirnya nanti dia bergantung kepada penawaran dan juga siapa tokoh yang mampu untuk memuaskan kesemua pihak ini dalam pembentukan kerajaan. Sebab itu bila kita bercakap tentang Grand Coalition, ciri-ciri Grand Coalition itu pertama sekali adalah ada coalition of elite. Penyatuan elit itu yang penting. Dan penyatuan elit ini dia perlu datang dengan, kalau dulu formula Big Brother, tapi sekarang ni mungkin kita kata big individu yang akan menjadi pengimbal kepada mereka-mereka semua ini. Kerana sekarang ini walaupun numbers itu memberitahu dia ini lebih, dia ini kurang, tapi kedudukan dan posisi untuk perundingan itu sama kuat dan sama seimbang. Encik Mujibu, ada kita dapatnya satu pengiraan di mana kalau GPS dan GRS terdapat tak satu anggaran yang mereka boleh orang kata berkolaborasi sama ada dengan PH atau PN. Kemana kecenderungannya? Ataupun BN. Sebab saya melihat pada satu press conference malam ketika di Sarawak, ada yang bertanyakan sudah ada tak yang menelefon Pakatan di Sarawak terlebih dahulu, dan dia kata bateri sudah sepenuh dan terbuka kepada di mana mereka akan pergi kecenderungan. Saya rasa sebagai kingmaker mereka akan pergi, kecenderungan sebagai kingmaker ini akan pergi kepada mana pihak yang mampu menawarkan ataupun memenuhi hampir keseluruhan permintaan mereka. Ciri-ciri. Nombor kita mahukan formula daripada Mujibu. Kemana perginya? Saya rasa siapa dengan siapa dengan siapa? Saya rasa formula saya cukup mudah. Pakatan Harapan gone. Campurlah semua itu. Campurlah semua itu. Okey, 73, 30, 22, 6. Campur itu saja. Sebab kalau seperti mana di awal perbincangan tadi Sofia dengan Azwan kita bercakap tentang caveat terbesar adalah Pakatan Harapan DAP. Itu saja. Bagaimana GPS itu tidak mahu bekerjasama dengan DAP kerana pertentangan politik tempatan di antara parti-parti komponen GPS terutama SUPP dengan DAP. Begitu juga kita melihat Barisan Nasional sudah tentu tidak mahu bekerjasama dengan DAP walaupun pada satu tahap itu barangkali ini boleh dirundingkan, tetapi itu halangan terbesar. Dan kalau kita bercakap tentang Perikatan Nasional, bagaimana PAS mahu menerima amanah, bagaimana juga Perikatan Nasional mahu menerima DAP, kerana itulah alasan mereka meninggalkan Pakatan Harapan. Setuju. Bersatu dulu. Datuk, jalannya hanya Barisan Nasional saja yang nampaknya boleh ke sini. Jalannya. Jalannya. Itu saja. Saya rasa apa yang Mujib kata tadi itu betul. Kita tolak PH, yang lain tu kita campur semua, dan itulah kerajaannya. Dan kita harus ingat dalam PN pun, kalau kita nak kata komponen bukan Melayu, dalam PN pun dah ada komponen bukan Melayu yang akan menjadi cabinet members dan sebagainya. So saya rasa ini adalah satu pembentukan yang dah stabil, dan PH akan menjadi pembangkang yang paling kuat dalam sejarah. Disebabkan satu faktor caveat yang disebutkan tadi yang akan menjadi satu benteng daripada sebarang coalition dengan sebarang parti lain. Baik, ini perbincangan yang cukup hangat. Semoga memberikan satu perspektif yang lebih jelas bagi anda semua. Apakah yang bakal kita lihat selepas ini supaya keadaan hang parlimen ini tidak berterusan. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan meninjau apakah komposisi pergerakan setiap parti yang kita akan bakal lihat selepas ini. Terus bersama kami di Malaysia Hari Ini.